Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat semua keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 1 November 2021. Antara tajuk utama edisi ini, AADK Pahang terus memperkasakan program salur mesej bahana dadah. MTMD Negeri Sembilan fokus program pencegahan dan pemulihan klien. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Program Walkabout Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Raup berjaya menarik perhatian pengunjung di Raup Night Bazaar baru-baru ini. Program Turun Padang yang diketuai Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Datuk Seri T. Lian Ke dilaksanakan bagi menyalurkan maklumat sekaligus mempromosikan perkhidmatan AADK dalam kalangan warga Raup khususnya di kawasan berisiko tinggi KBT Mukim Gali. Pelaksanaan program yang menggunakan medium edaran risalah bukan sahaja menyampaikan mesej pencegahan anti dadah, bahkan turut berkongsi maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah dalam kehidupan. Pada masa sama, program Walkabout berkenaan bertindak sebagai platform ideal buat komuniti yang ingin menyalurkan aduan berkaitan penyalahgunaan najis dadah kepada pihak AADK Raup. Justru pada kesempatan tersebut, T menzahirkan harapan agar lebih banyak program seumpama itu diadakan dari semasa ke semasa selari dengan matlamat kerajaan mencapai dadah terkawal 2025. Sementara itu, AADK Temerloh pula melaksanakan program pelancaran tanda mesej pencegahan dan kayuhan anti dadah walking message di Esplanade Temerloh. Program disempurnakan oleh Exco Kerajaan Pahang berangkap adun kawasan Lancang Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin melibatkan 60 peserta yang memulakan kayuhan basikal dari Esplanade Temerloh menuju ke Dewan Orang Ramai Kampung Pangsenam. Alhamdulillah, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili AADK Negeri Pahang keseluruhannya mengucapkan terima kasih kepada urus setia pagi ni lah ya, AADK Temerloh dengan kerjasama pejabat adun Lancang bersama JKPD Temerloh, Tourism Negeri Pahang dan skuad anti dadah yang berusaha melaksanakan program pelancaran papan tanda dan kayuhan anti dadah pagi ni. Komitmen NGO dan semua agensi kerajaan dalam melaksanakan kempen anti dadah adalah sesuatu yang sangat kami banggakan kerana ianya hasil daripada kerja berpasukan dalam lokaliti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua kita tahu bahawa dadah ini adalah merupakan musuh jika ianya disalahgunakan. Kalau ianya berguna untuk yang betul, dia bukanlah musuh. Tetapi bila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sepatutnya menggunakannya, maka ianya memberikan kesan kepada masyarakat. Aktiviti diteruskan lagi dengan program Temu Seru menyalurkan mesej pencegahan anti dadah bersama komuniti termasuk menyampaikan bakul prihatin kepada 5 klien AADK Temerloh di Kampung Pangsenam. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Program pencegahan dadah dan pemulihan klien menerusi kesinambungan pelaksanaan projek Client Capital Recovery Empowerment atau MyCare. Antara fokus utama dibincangkan pada Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah atau MTMD Negeri Sembilan Bilangan 2 tahun 2021. Mesyuarat dipengerusikan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, mengklasifikasikan projek MyCare merupakan satu mekanisme sokongan sosial bagi membantu pencarian modal dan kemahiran kepada klien AADK dalam bidang perniagaan dan pertanian.
Projek MyCare adalah inisiatif baharu menggabungkan kolaboratif daripada pelbagai jabatan, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mengikut bidang kepakaran masing-masing. Klien ADK yang menyertai projek tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria ditetapkan, antaranya tidak mempunyai sumber pendapatan dan diberhentikan kerja akibat pandemik COVID-19. Ini termasuklah klien yang berminat untuk mengusahakan perniagaan dan pertanian namun tidak mempunyai modal permulaan. Justeru pada peringkat permulaan, seramai 10 klien dalam komuniti diberikan bantuan dari segi modal, pemasaran, latihan dan bimbingan serta pengisian sesi psikososial. Selain itu, MTMD Negeri Sembilan turut mengambil inisiatif melancarkan kempen anti dadah bertemakan sukan tanpa dadah sempena Karnival Bola Sepak Piala yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Jelas Aminuddin, secara simboliknya, seorang belia yang bersukan dapat mengurangkan kemunculan seorang penagih dadah baharu. Di dalam mesyuarat tersebut telah dipersetujui beberapa perkara. Di antaranya adalah berkenaan dengan kertas pertimbangan AADK berkenaan dengan kesinambungan pelaksanaan projek MyCare yang telah diluluskan peruntukan sebanyak 30,000. Di dalam kertas ini telah dicadangkan supaya seramai 10 orang klien AADK yang impact ataupun yang menghadapi cabaran di dalam pandemik COVID-19 ini diberi bantuan untuk memulakan perniagaan mereka. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, kerjasama AADK, Komuniti dan Persatuan Penduduk Mampu realisasi kawasan bebas dadah. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali. Kawasan Lembah Pantai Kuala Lumpur antara lokasi tumpuan diberi perhatian dalam program penghijauan kawasan berisiko tinggi atau KBT untuk membanteras masalah penyalahgunaan dadah. Ahli Parlimen Lembah Pantai, Ahmad Fahmi Muhammad Fazil berkata, usaha itu bagaimanapun dapat dicapai dengan kerjasama antara komuniti, pihak AADK dan persatuan penduduk di kawasan terbabit. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual eksklusif ketika sesi turun padang ke pejabat AADK wilayah persekutuan baru-baru ini. Ya, harapan saya Lembah Pantai dapat menjadi kawasan yang hijau yang dapat dikurangkan penggunaan ataupun penyalahgunaan dadah. Jadi kepada komuniti Lembah Pantai, harapan saya sekiranya anda lihat satu kejadian yang mungkin dirasakan perlu bantuan AADK, tolonglah berhubung dengan AADK melalui hotline atau berhubung dengan pengurusi persatuan penduduk. Ya, dan kita sama-sama jaga komuniti kita jaga kita, bukan sahaja dari segi COVID-19 tapi juga untuk memulihkan komuniti kita daripada dadah. Ya. Dan saya berharap kita akan dapat kerjasama yang penuh daripada semua pihak dan saya sebagai ahli parlimen sedia untuk membantu ke arah ini. Dadah terkawal 2025. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kita ke berita seterusnya. AADK Negeri Sembilan diminta terus meningkatkan mutu perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah, substans dan pelancongan sosial. Saranan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin ketika siri turun padang ke pejabat AADK Negeri Sembilan. Pada sesi tersebut, beliau turut berpuas hati dengan usaha warga AADK negeri itu yang berjaya melaksanakan beberapa program bagi tahun 2021. AADK Negeri Sembilan telah berjaya memberikan impak yang besar di dalam program mereka sepanjang tahun 2021. Antara kejayaan yang begitu ketara adalah usaha untuk menghijaukan KBT di Gemenceh. Di dalam taklimat yang telah diberikan juga telah dinyatakan usaha-usaha pencegahan, program-program pemulihan
dan juga tindakan penguasaan yang dilakukan oleh AADK Negeri Sembilan, dan saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kepimpinan yang berusaha Dr. Hadijah Baba yang telah menjadikan Negeri Sembilan di antara AADK yang mampu untuk dicontohi. Dalam pada itu, beliau turut melawat studio media Warih AADK Negeri Sembilan dan berkesempatan merakam mesej anti dadah di studio tersebut sebelum meneruskan siri turun padang ke AADK Seremban. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. AADK Kubang Pasu memilih papan tanda sebagai medium mendekati masyarakat dalam menyalurkan mesej membanteras dadah. Sebanyak 8 buah papan tanda telah didirikan setakat ini, terutamanya di sekitar kawasan berisiko tinggi daerah berkenaan. Ini adalah strategi pertama yang kita nak buat. Kita nak pamerkan bahawa kita tak suka kepada masalah penyalahgunaan darah. Kita nak pamer yang headache tu. Perasaan kita, anak-anak kita, cucu-cucu, adik-beradik kita tak mahu. Yang keduanya, kaedah yang paling mudah. Orang lalu, kalau orang nak main pasar malam, dia boleh nampak. Dia boleh nampak dan kita harap selepas tu, mereka kena follow up. Follow up dia kena balik cerita. Oh, mereka dah pasang dah signboard di Simpang 4 Lahang tu, kata kita nak menangani masalah penyalahgunaan darah di kawasan Mukim Malau ni. Jadi, daripada mulut ke mulut punya promosi tu, kita harap dia akan bawa kepada orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang untuk mengambil kesempatan untuk menggunakan kawasan ni lah. Antara kawasan lain yang terlibat dalam pemasangan papan tanda ini ialah di PPDP Darul Munawarah, Surau Kedah Wang Tepus, Surau Taman Tengku Mahiran, Surau Kampung Tanah Merah Dalam, Pejabat Penghulu Mukim Citra, Pejabat Penghulu Mukim Temin dan Pejabat Penghulu Mukim Jerlun. Dalam perkembangan lain, Tuan Haji Muhammad Arif bin Darus berkata, seperti yang diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD, 10 buah papan tanda telah dipersetujui untuk dipasang di sekitar daerah Kubang Pasu. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Seramai 45 warga AADK Melaka dan AADK Melaka Tengah mengambil inisiatif mendapatkan suntikan dos penggalak di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Ayer Keroh baru-baru ini. Langkah tersebut sejajar dengan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM yang menggalakkan individu lengkap vaksinasi mengambil dos penggalak secara sukarela. Pada proses berkenaan, kaki tangan AADK Melaka dan AADK Melaka Tengah yang sudah lengkap 2 dos vaksin pada Mac lalu menerima dos penggalak jenis Pfizer-BioNTech. Selain warga AADK, petugas barisan hadapan daripada Jabatan Immigration, Jabatan Sukarelawan dan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Terbabit turut menerima suntikan yang sama. Terdahulu, KKM dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa pemberian dos penggalak secara percuma di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bertujuan memastikan tahap perlindungan yang optimum diperoleh dalam kalangan penerima vaksin COVID-19 di negara ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Dalam usaha mempromosikan kepelbagaian produk dihasilkan klien di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN, AADK menganjurkan pameran dan jualan produk AADK. Program kendalian cawangan latihan kerjaya dan vokasional, bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan AADK melibatkan 6 buah PUSPEN, terdiri daripada PUSPEN Sungai Besi, PUSPEN Jelebu, PUSPEN Tampin, PUSPEN Muar, PUSPEN Dengkil dan PUSPEN Serendah. Okey, terima kasih. Untuk jualan pada kali ini, ia merupakan salah satu cara untuk kaedah kita mempromosikan produk-produk yang terdapat di PUSPEN AADK yang dihasilkan oleh klien-klien kita ya di bawah aktiviti vokasional. Jadi pelaksanaan aktiviti jualan ini akan kita cuba laksanakan mengikut bulan. Iaitu ini adalah kali pertama setelah tempoh PKP
di dalam fasa 4. Jadi bulan hadapan kita akan cuba susun dan kita akan terus untuk mempromosikan produk-produk kita. Puspen pada kali ini yang pertama kita melibatkan 6 puspen, iaitu daripada Dengkil, Jelebu, Serendah, Muar, Sungai Besi dan Tampin. Dan masing-masing membawa produk masing-masing lah untuk jualan pada kali ini. Jualan-jualan kita adalah antaranya kek yang dihasilkan melalui penghasilan nenas, cendawan tiram kelabu, kita ada kraft tangan dan juga nursery pokok hiasan yang dihasilkan di Dengkil, dan juga cili padi bara yang daripada Puspen Sungai Besi. Untuk makluman, produk-produk yang dihasilkan ni merupakan produk hasil kerja daripada klien kita sendiri melalui program vocational di Puspen, yang mana mereka melaksanakan aktiviti itu sebagai terapi mereka dalam tempoh program pemulihan. Untuk permulaan ni, pelaksanaan jualan kita akan buat secara dalaman, iaitu di peringkat ibu pejabat. InsyaAllah dia akan bertukar-tukar puspen lah, mengikut fasa dan seterusnya kita akan cuba memperluaskannya di jabatan-jabatan kerajaan yang lain lah. Untuk makluman juga, pada hari ini juga pada masa sama kita juga dapat tawaran di mana Puspen Jelebu terlibat dengan jualan di JPM untuk penghasilan untuk jualan produk tersebut. Untuk penghasilan produk ni kita melibatkan klien lelaki dan klien perempuan mengikut Puspen masing-masing lah. Kita pun di Puspen wanita pun kita ada di Dengkil dan juga klien Dengkil dan juga klien Bacok. Jadi produk-produk yang kita hasilkan ni memang hasil kerja daripada mereka lah. Okey, apa yang saya dapat pada hari ini yang boleh kita lihatlah. Sebab bukan senang nak dapat macam ni, sebab dia bukan tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap bulan. Yang kita boleh dapat apa yang dikeluarkan oleh Puspen. Maksud dia apa yang dijana oleh Puspen, seperti pertanian yang boleh kita dapat lah. Dan juga kat sini kita boleh dorang daripada Puspen ni untuk memperkenalkan produk-produk daripada Puspen itu sendiri. Dalam pada masa itu juga Puspen menjual barang-barang untuk mendapat menjana pendapatan Puspen itu sendiri. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality AADK merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Norshkin binti Ahmad, penolong pengarah cawangan pencegahan dan publicity. Untuk makluman semua, saya mula berkhidmat sebagai penjawat arwah pada tahun 1996, di mana saya merupakan penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walau bagaimanapun, saya telah ditempatkan terus ke ADK Wilayah Persekutuan sebagai kader di ADK Wilayah Persekutuan pada waktu itu. Dan sepanjang saya berkhidmat 25 tahun, alhamdulillah berbagai pengalaman yang telah saya perolehi, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut membantu saya untuk meneruskan perkhidmatan dengan lebih baik di AADK Negeri Sembilan. Sepanjang 25 tahun saya berkhidmat di Agensi Anti Dadah Kebangsaan sebagai penjawat awam, alhamdulillah lah, saya telah beberapa kali dianugerahkan dalam khidmat cemerlang. Dan saya juga telah diberi peluang untuk menyambung pelajaran, di mana saya mendapat scholarship daripada JTA dalam meneruskan pelajaran dalam bidang penyalahgunaan dadah, iaitu di Pasukan Susuazah dan juga Master Counselling in Drug Abuse. Dan saya juga diberi
kepercayaan kepada daripada AADK untuk menimba ilmu dalam perjalanan golongan darah di luar negara, di mana saya pernah hadiri beberapa kos di luar negara, iaitu di Institut Penyiaran Thailand, di Chennai, India dan juga di Sri Lanka dalam kursus training of Global Master Trainer UTC4, iaitu di India lah. Okey, dan akhir sekali saya juga ingin berkongsi kejayaan yang dicapai semasa saya sebagai Ketua Cawangan Penguatkuasaan Negeri Sembilan. Kami juga telah dianugerahkan oleh pihak Ibu Pejabat sebagai salah satu negeri yang telah mencapai KPI Kertas Siasatan pada tahun 2018 dan juga telah dianugerahkan sebagai negeri yang telah membuat operasi terbaik, iaitu Ops Hiburan pada tahun yang sama, iaitu tahun 2018. Bagi saya, cabaran ni berbeza-beza mengikut portfolio yang kita galas pada waktu itulah. Bagi saya yang paling mencabar adalah tugas sebagai Ketua Pegawai ADK daerah lah. Sama ada saya pernah berpengalaman di ADK daerah Batu Pahat dan juga ADK daerah Ceras. Ia amat mencabar kerana kita perlu masa dalam 3 provinsi, iaitu sama ada rawatan, pencegahan ataupun juga penguatkuasaan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih skim ADK sebagai kerjaya saya. Sebenarnya ada satu peristiwa yang saya lalui di mana saya kehilangan orang yang saya sayang, iaitu satu-satunya abang yang ada dalam hidup saya. Beliau terlibat dengan kemalangan di mana pemandu bas tersebut telah disahkan sebagai penagih dadah. Oleh itu, saya telah mengambil keputusan untuk meneruskan perkhidmatan di AADK untuk memastikan orang lain tidak mengalami pengalaman yang sama seperti mana yang saya lalui. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Puspan Karangan di Kedah mencipta Air Recover Pocket Book bersaiz mini yang mudah dibawa dan praktikal untuk kegunaan klien AADK. Selain menyediakan ruang untuk menulis catatan ringkas, Air Recover Pocket Book turut mengandungi pelbagai maklumat dan infografik menarik yang mudah difahami. Mari kita saksikan segmen inovasi AADK minggu ini. Bingkisan segmen inovasi menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.